Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya malah kita sama-sama rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, dalam slot tafsir untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-56. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-61 dan 62 Surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Innahu huwas sami'ul 'alim. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah. Huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dan jika mereka, iaitu pihak musuh, cenderung kepada perdamaian, maka kamu juga hendaklah cenderung kepadanya dan bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan jika mereka bertujuan hendak menipu kamu, maka sesungguhnya cukuplah Allah yang menjaga dan melindungi kamu. Dialah yang menguatkan kamu dengan pertolongannya dan dengan sokongan orang yang beriman. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perintah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala diulang dalam bentuk kata tunggal, wa tawakkal. Tawakal sebanyak 9 kali, dan perintah bertawakal dalam bentuk kata jamak, iaitu watawakkalu. Tawakkalu pula diulang sebanyak 2 kali. Kesemuanya didahului dengan perintah melakukan sesuatu, kemudian disusuli dengan perintah bertawakal. Allah telah memerintahkan untuk mempersiapkan kekuatan pada ayat sebelumnya, dan pada ayat ini pula ada perintah supaya cenderung untuk berdamai. Manakala Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi melalui kitabnya Tafsir An-Nur, ketika mentafsirkan ayat ke-61 surah Al-Anfal ini, beliau menyatakan bahawa sekiranya pihak musuh ingin mengadakan perdamaian dan menghentikan permusuhan, maka penuhilah tawaran mereka. Seterusnya Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menukilkan pandangan Az-Zamakhsyari melalui kitabnya Al-Kashaf mengenai pelaksanaan perdamaian yang terkandung di dalam ayat ini. Diserahkan kepada keputusan pemimpin negara. Jika perdamaian itu dilihat mengandungi maslahah, maka hendaklah pemimpin menerima perdamaian itu. Ayat ke-61 surah Al-Anfal ini menyeru supaya kita tidak terus meletakkan senjata kerana datang permintaan perdamaian daripada pihak musuh. Manakala pada ayat yang ke-62 surah Al-Anfal, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menyebutkan bahawa
Allah Subhanahu Wa Taala juga menundukkan orang beriman kepada Rasulullah SAW dan menjadikan mereka sebagai umat yang bersatu padu untuk menolong baginda. Bahkan Allah menundukkan untuk nabinya perkara yang di luar kebiasaan, seperti memerintahkan para malaikat untuk membantu Rasulullah SAW dalam peperangan Badar. Hamka menerusi kitabnya Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahawa permulaan ayat ke-61 surah Al-Anfal menjadi bukti bahawa peperangan bukanlah tujuan utama. Jika pihak musuh cenderung kepada perdamaian, iaitu kelihatan ada tanda atau bukti bahawa pihak musuh lebih suka mencari jalan damai, maka hendaklah bersiap sedia dengan kewaspadaan yang tinggi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh jalan damai itu. Solusi menuju perdamaian hendaklah dilapangkan supaya tidak merugikan atau menjatuhkan maruah Islam. Manakala pada ayat ke-62 surah Al-Anfal pula, Hamka menukilkan pandangan daripada sebahagian daripada ahli tafsir Al-Quran mengenai maksud sokongan orang yang beriman, iaitu kaum Ansar. Pentafsiran ini adalah berdasarkan kepada ayat ke-63 surah Al-Anfal. Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-61 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa sekiranya pihak musuh cenderung untuk berdamai dan ingin melakukan gencatan senjata, maka hendaklah kamu juga bersedia untuk berdamai dan perkenanlah permintaan mereka. Jika terdapat sesuatu muslihat di sebalik itu, maka serahkanlah urusan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui mengenai niat mereka yang sebenar. Seterusnya pada ayat ke-62 surah Al-Anfal ini, kedua-dua penulis kitab tafsir Mubin ini juga memberi pandangan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma apabila mentafsirkan orang yang beriman, iaitu mereka adalah di kalangan kaum Ansar. Menurut Zainal Arifin Zakaria, melalui kitabnya Tafsir Inspirasi telah meletakkan tajuk bagi menghuraikan ayat ke-61 surah Al-Anfal ini, iaitu Islam, agama, cinta perdamaian. Jelas beliau, semasa dalam peperangan atau perjuangan menegakkan agama Allah, orang mukmin perlu bersedia menerima perdamaian jika ada kecenderungan ke arah perdamaian daripada pihak lain. Manakala pada ayat ke-62 surah Al-Anfal, beliau meletakkan tajuk Allah tetap membela Muslim yang cinta damai walau dikhianati. Beliau mengatakan bahawa orang Islam tetap berbuat baik walaupun pihak musuh melakukan perbuatan yang buruk di sekitar mereka. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-61 dan 62 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-61 dan ke-62 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bersedia menerima tawaran perdamaian apabila pihak yang memusuhi baginda menawarkan perkara tersebut. Menurut Abu Hasan Ali Al-Mawardi, menerusi kitab beliau ialah An-Nakatu wal-Uyun atau lebih dikenali sebagai Tafsir Al-Mawardi, ayat ke-61 dan 62 surah Al-Anfal ini mempunyai 3 pandangan untuk difahami. Pertama, sekiranya pihak yang menentang Nabi SAW menawarkan perdamaian, maka terimalah tawaran tersebut. Kedua, jika orang yang memerangi Nabi SAW membuat gencatan senjata, maka baginda sepatutnya melakukan perkara yang sama. Ketiga, jika mereka menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka terimalah mereka dan tidak perlu mempersoalkan sama ada apa yang mereka lakukan tersebut adalah ikhlas secara zahir dan batin ataupun hanya sekadar tipu muslihat. Melihat kepada sudut pandangan yang dilakukan oleh Al-Mawardi ini, umat Islam seharusnya terus berusaha untuk menegakkan nilai-nilai keamanan, perpaduan dan kehidupan yang harmoni. Oleh itu, jelaslah bahawa Nabi SAW sangat menekankan keamanan dan menyampaikan kepada umatnya tentang keimanan, kedamaian dan ketenteraman.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada umat manusia untuk membawa rahmat. Justru syariat yang dibawa oleh baginda mengandungi nilai kedamaian. Perkara ini selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Wahbah Zuhaibi dalam tafsir Al-Munir, iaitu keamanan lebih penting daripada peperangan. Menurutnya, Islam adalah agama keamanan, petunjuk dan kasih sayang. Peperangan yang berlaku ketika itu dalam keadaan terpaksa kerana tiada alternatif lain. Menurut tafsir Ibn Katsir ayat ke-61 surah Al-Anfal ini, disebut sebagai salah satu sebab Rasulullah SAW menerima perjanjian Hudaibiyah. Pengkhianatan yang disebutkan dalam ayat ke-62 surah Al-Anfal ini bermaksud menggunakan perjanjian perdamaian sebagai tipu helah daripada pihak lawan untuk memperkukuhkan kekuatan tentera mereka semasa tempoh perdamaian. Sidang pendengar yang dimuliakan, sesungguhnya Islam merupakan agama yang mencintai kedamaian. Umat Islam dilarang melakukan kemungkaran, kerosakan, kejahatan, kezaliman, kekerasan dan semua perkara yang menganiayai manusia. Islam menolak segala gerakan pelampau yang melakukan pembunuhan dan peperangan sehingga menggugat keharmonian negara maupun dunia. Realiti kini menyaksikan peristiwa keganasan yang berlaku di dunia seringkali dikaitkan dengan umat Islam, walaupun pada hakikatnya perbuatan tersebut dilakukan oleh penganut agama lain. Tragedi 11 September 2001 yang telah mengorbankan hampir 3,000 nyawa, iaitu pembunuhan terancam di Paris yang melibatkan 129 orang terkorban pada tahun 2015 dan peristiwa pengeboman kereta api Demederi pada tahun 2004 yang mengorbankan 191 nyawa serta mencederakan 2,050 orang yang lain. Kejadian pengeboman di London pada 7 Julai 2005 yang mengorbankan hampir 60 nyawa dan mencederakan 700 orang melibatkan pengganas yang disyaki Muslim telah memburukkan lagi imej Islam di mata dunia. Rentetan daripada pelbagai peristiwa yang berlaku ini, fenomena Islamfobia menjadi semakin popular. Islamfobia ialah kebimbangan atau fobia kepada Islam. Hakikatnya Islam adalah agama yang menuntut penganutnya untuk melaksanakan perdamaian, ketenteraman dan mengelakkan daripada mencaci orang yang bukan Islam. Dalam erti kata lain, tiada permusuhan sesama manusia walaupun mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Islam mendidik umatnya supaya menghormati pegangan agama mereka dan tidak sesekali mempersendakan kepercayaan mereka. Tindakan mempersendakan kepercayaan mereka hanya membuatkan mereka turut mempersendakan Islam. Akhirnya, permusuhan tercetus dan tiada siapa yang mendapat keuntungan daripadanya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-Nya mengenai perkara ini menerusi suratul Al-An'am ayat ke-108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kamu mencerca sembahan yang mereka sembah selain daripada Allah, kerana nanti mereka akan mencerca Allah secara melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami memperelokkan pada pandangan setiap umat Islam terhadap amalan perbuatan mereka. Kemudian, kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka, lalu Dia menerangkan kepada mereka apa yang mereka telah lakukan. Muslimin, muslimat yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-61 dan ke-62 surah Al-Anfal ini ialah, pertama, Islam merupakan agama yang mementingkan perdamaian. Jika golongan kafir cenderung untuk berdamai dengan umat Islam, maka kita boleh saja berdamai dengan mereka apabila keputusan perdamaian itu memberi kebaikan kepada Islam. Kedua, Islamofobia ialah slogan yang dimomokkan oleh pihak musuh Islam yang benci terhadap Islam. Percubaan mengaitkan Islam dengan keganasan perlu disanggah kerana ia suatu fitnah yang bertujuan untuk memburukkan imej Islam dan umatnya. Ketiga, tawakal
merupakan sikap yang perlu diperhalusi oleh setiap individu Muslim. Konsep penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat membantu umat Islam dalam segenap aspek kehidupan. Seseorang Muslim dituntut untuk berusaha, tetapi dalam masa yang sama, dia juga dituntut untuk berserah diri kepada Allah. Dia dituntut untuk melaksanakan kewajipannya, kemudian menanti hasilnya sebagaimana kehendak dan ketetapan Allah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.